Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat. Wala taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una. Ya Allah, jangan kau jadikan di kalangan kami, dan jangan kau jadikan apa yang ada pada kami, dan jangan kau jadikan mereka yang bersama-sama dengan kami syaqiyyan wala mahruma, mendapat penderitaan dan juga kesengsaraan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, terangi hati-hati kami ini dengan cahaya hidayahmu. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada, sebagaimana engkau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين آمين. كان نصر المسلمين بتأييد من الله. قوله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. المراد بيوم الفرقان يوم بدر، والجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين. إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، أي بشفير الوادي الأدنى من المدينة، وهم أي جيش المشركين بالعدوة القصوى، أي البعد عن المدينة مما يلي مكة. والركب أسفل منكم، أي العير التي يقودها أبو سفيان بما فيها من أموال أسفل من موقع المسلمين إلى ساحل البحر إلى 3 أميال من بدر. والفائدة من ذكر كيفية تلاقيهم انتهى. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita masih lagi membincangkan tentang pengajaran atau apa yang dapat kita ambil daripada peristiwa peperangan Badar yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita maklum dan kita tahu satu kelompok yang kecil bertembung dengan kelompok yang ramai, iaitu di pihak kaum muslimin seramai 313, manakala di pihak kaum musyrikin dianggarkan 1000 orang, 3 kali ganda. Dan peristiwa ini berulang, sebagaimana yang saya pernah kisahkan di antara tentera Jalut dan juga tentera Talut. Kita membaca di dalam Al-Quran, falamma fasala Talut bil junud ila akhir ayat. Pertembungan di antara
kelompok yang kecil dan juga kelompok yang ramai. Di kalangan kelompok yang kecil itu adalah orang-orang yang beriman, manakala di kalangan kelompok yang ramai itu adalah orang yang tidak beriman. Akan tetapi dalam kisah Jalut dan juga Talut digambarkan bagaimana Bani Israel pada ketika itu mereka Muslim, mereka orang Islam, mereka beriman, tetapi mereka terpesona dengan dunia kerana mereka ditakbir, dipimpin oleh Al-Malak, iaitu Jalut. Jalut ni seorang pemimpin yang tersohor. Ada jawatan, ada nama, mempunyai harta yang banyak. Maka Bani Israel ni dia tersesat. Lalu Allah Ta'ala gantikan pemimpin yang lebih baik, iaitu Talut, yang mempunyai ilmu agama. Maka berlaku pertembungan. Allah Ta'ala sebut dalam akhir ayat itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratin biiznillah. Berapa ramai golongan-golongan yang kecil, qalilatin, kecil, sedikit, berjaya menewas dan mengalahkan, ghalabat, menewaskan, mengalahkan golongan yang katsiratin, ramai. Allah Ta'ala tambah hujung ayatnya, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ini hari ini yang kita nak sebut, iaitu kana nasrul muslimin bi ta'yidin minallah. Kemenangan orang-orang Islam ini adalah sokongan daripada Allah. Kerana itu kita kena meletakkan dalam kehidupan kita, yang kita boleh ambil daripada pengajaran kisah Badar ini, dalam kehidupan kita, kejayaan kita adalah sokongan daripada Allah. Kalau kita berniaga berjaya, sokongan daripada Allah, izin daripada Allah. Jangan kita berasa angkuh, takabur, sebagaimana kata-kata Qarun apabila dia mengatakan bahawa kekayaan yang ada pada diri dia ini adalah hasil daripada kecerdikan dia, hasil daripada kepandaian dia, kerana dia tahu lubang-lubang untuk berniaga. Tak, salah. Itu kalau orang berniaga. Kalau orang yang bekerja sebagai penjawat awam dan sebagainya, diberikan anugerah APC, diberikan anugerah ini dan sebagainya, dia berjaya kerana sokongan dia kepada Allah, bukan kerana semata-mata dia bekerja bersungguh-sungguh, bukan kerana semata-mata dia dapat membuat tugasan dengan baik. Tak, bukan semata-mata kerana itu. Kita kena jelas, apa juga kejayaan dalam kehidupan adalah sokongan daripada Allah. Seorang petani, dia buat bendang atau dia buat sawit atau sebagainya, mendapat hasil yang banyak, bukan kerana kebijaksanaan dia, bukan kerana kepandaian dia, bukan kerana pengalaman dia dah lama dalam bertani, bukan kerana semata-mata itu, tetapi adalah bita'yidim minallah, adalah sokongan daripada Allahu Jalla wa'ala. Kalau Allah Ta'ala tak sokong, rahmat tak akan turun, bantuan daripada lain tak akan turun. Apa maknanya sokongan daripada Allah? Contoh orang bendang, Allah Ta'ala sokong, Allah Ta'ala reda dia buat kerja, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Ada air, boleh masuk air, boleh buang air. Tapi macam mana kalau nak buat bendang, air tak ada? Allah Ta'ala jadikan musim kering kontang. Nak sedut air dekat parit tak boleh, nak buat boring pun air tak ada di dasar bumi. Macam mana nak buat bendang? Tak ada sokongan daripada Allah.
Gitu juga kalau air itu berlebihan, air itu melimpah, maka tanaman pun dia tak boleh hidup dalam keadaan air yang melimpah. Sebab tu keyakinan ini sebagaimana keyakinan para sahabat di dalam peperangan Badar, bahawa datangnya pertolongan Allah, datangnya bantuan Allah bagi orang yang beriman, kena kita letak dalam diri setiap seorang Muslim. Allah Ta'ala pasti dan membantu hamba-hambanya yang membantu agamanya. In tansurullaha yansurakum wa yuthabbit aqdamakum. Ini janji Allah. Allah akan membantu hamba-hambanya yang membantu agamanya dan mengukuhkan pendirian kita dalam beragama. Tapi mereka yang sambil lewa dengan agama, pertama Allah tak akan bantu, yang kedua dia tidak akan kukuh dalam pendirian agamanya. Sebagaimana kita melihat 2-3 hari ini apabila diviralkan di dalam media-media massa, anak-anak muda kita yang terlalu ta'assub dengan penyanyi K-pop, sehingga mereka menggadai maruah mereka di tengah khalayak ramai, dicium, dipeluk, disentuh, oleh kerana sangat ta'assub dengan penyanyi K-pop. Itu satu kemungkaran, satu kemaksiatan yang berlaku di hadapan kita. Sama ada di hadapan pemimpin, di hadapan mereka pihak berkuasa, wajib mereka menghalang ini daripada berterusan. Kita melihat tidak menghalang kerana roadshow K-pop ni berterusan. 16 hari bulan di JB, 17 hari bulan di KL, 18 hari bulan pusing lagi di utara sebelah Kedah. Kemudian kemuncaknya patah balik di Kuala Lumpur. Bersemangat kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rabiul Awal, tetapi kemungkaran yang ada di hadapan mata, mana mereka yang bersemangat berselawat? Mana mereka yang bersemangat mengandalkan ceramah Maulidur Rasul, kata sayang dan cinta kepada Rasul? Di waktu dan ketika ini Islam dihina. Dan tidak cukup dengan itu, seorang peguam Eric Paul yang mendapat tajaan Freemason dan berada di bawah Persatuan Lawyer Malaysia, peguam Malaysia, dengan kenyataan begitu lantang menghina Islam apabila satu peristiwa pengeboman yang berlaku di luar negara, sebuah syarikat surat khabar yang membuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak tarik balik karikatur tersebut, dan syarikat itu dibom, melibatkan kematian beberapa orang. Tu kita cerita tepilah, tu hal mereka sana. Tapi peguam ni, Eric Paul ni, dia kaitkan peristiwa itu dengan apa? Dengan kenyataan yang dia sebut bahawa JAKIM membenarkan agenda ekstremisme berlaku setiap Jumaat. Maka aktiviti Jumaat ini mesti dihalang. Apa maksud dia, tuan-tuan? Peguam kafe Eric Paul ni, apa maksud dia? Maksudnya khutbah Jumaat itu yang menyeru umat Islam supaya beriman, supaya bertakwa setiap minggu. Dia kata khutbah Jumaat ini adalah proses kepada ekstremisme yang mengajak orang Islam supaya ta'assub, supaya ekstrim.
Jadi apa dia kata? Peruntukan undang-undang yang ada mesti diguna menghalang himpunan-himpunan setiap hari Jumaat. Habis akan datang kita nak sembahyang Jumaat kat mana? Setiap kali nak sembahyang Jumaat minta permit. Setiap kali nak sembahyang Jumaat minta permit. Sampai ke tahap ini Islam dihina. Tidak ada tindakan apa diambil oleh Paul ke atas Eric Paul ini. Tak ada apa. Setelah 2 minggu baru dipanggil di soal siasat. Tu hanya soal siasat je, tak ada apa. Dan umat Islam semakin leka, semakin dibuai dengan kehidupan dia. Bagaimana Allah Ta'ala nak menolong umat Islam kalau dalam keadaan sedemikian dia tidak hirau dengan sensitiviti Islam dia. Mungkin kita tak perasan, tapi kita tak tahu apa yang sedang digubal dalam perlembagaan, apa yang sedang diolah, apa yang sedang dirungkai oleh peguam-peguam kafir ini yang mendapat tajaan Freemason. Dan kita tahu Freemason ni satu gerakan yang sangat licik. Zionis terang menerang jelas memang dia gunakan kekasaran, tapi Freemason dia menggunakan jalan yang licik. Sehingga ada kajian yang menyebut bahawa K-pop ini juga lahir daripada misioneri kristianisasi. Sebab kita tahu Korea Selatan adalah antara negara kedua terbesar yang mengeluarkan paderi-paderi Kristian. Dan dia menjadi pusat di Asia. Dialih daripada barat menjadi pusat di Asia. Antara agendanya. Sebab tu kita amat sedih bila lihat anak muda Islam bertudung pula, memakai hijab, bertudung, menutup aurat, tapi terkinja-kinja menari di atas pentas dengan sorakan orang ramai. Dan konsert ni berterusan. Tak ada siapa yang larang. Sebab tu bila Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisan fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Gitu juga Allah Ta'ala kata pada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kita nak mencegah kemungkaran, jangan kita nampak orang minum arak halang gitu saja. Orang mencuri kita halang, orang berzina kita halang. Ya, itu juga kemungkaran. Tapi kemungkaran yang memberikan darurat yang besar kepada Islam, kepada agama, iaitu kita menghalang kemungkaran, kezaliman, kebobrokan dalam sistem urus takbir negara, rasuahnya, tidak amanahnya, membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, konsert-konsert berlalu begitu sahaja dengan menandatangan surat-surat dan sebagainya. Ini satu kemungkaran yang umat Islam perlu sedar juga. Mesti tanhau, mesti cegah, mesti halang. Bukan sekadar kita menghalang orang minum arak, orang tak sembahyang, orang tak pergi Jumaat, orang berzina. Juga kemungkaran. Kena besarkan maksud kemungkaran tersebut.
Sebab dah memang nampak berdosa, berzina berdosa, mencuri berdosa, minum arak berdosa, tak solat berdosa. Adakah orang yang tidak amanah itu kita kata tak berdosa juga? Adakah orang yang rasuah itu kita kata tak berdosa juga? Adakah orang yang meluluskan konsert, program-program maksiat itu kita kata tak berdosa juga? Siapa yang meluluskan? Bagaimana dia dapat kuasa meluluskan? Waktu bila dia dapat kuasa meluluskan? Puncanya daripada kita yang memilih mereka. Sebab tu akan dipersoal kemungkaran ini. Kita setuju dengan ketua jabatan kita, walaupun dia dipilih oleh pengarah syarikat, CEO dia, CEO manager, kita setuju. Datang ketua jabatan yang baru ini, macam-macam program maksiat dia buat. Dari dulu pejabat ada surau, dia ganti surau tu jadi kafe. Tak ada surau dah pejabat. Dari dulu setiap, contohnya ketua jabatan dulu setiap Jumaat ada program tazkirah dalam 10 minit. Dia halang program tazkirah tu, tak ada dah. Satu kemungkaran. Benda yang baik ditukar kepada tak baik. Yang mesti staf dia berpakat bagaimana nak kekalkan balik kebaikan-kebaikan yang ada. Dan jangan dibiarkan kemungkaran itu berleluasa. Sama ada staf tadi membuat surat tunjuk sebab pada bos yang atas, atau membuat apa juga tindakan yang ada dalam bidang kuasa mereka. Begitu kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, adakah hanya dengan kita melihat anak dara kita, wallahu ta'ala a'lam, tak pasti dara ataupun tidak, kalau dah berpeluk dengan gitu, dengan orang kafir, dengan penyanyi K-pop, siap seronok, suka dicium dan sebagainya, adakah kita kata cukup dengan kita melihat, oh aku benci ni, benci? Cukupkah dengan itu? Benci itu perlu ditunjukkan dengan tindakan. Itu yang dikata wazalika adhaful iman, tindakan. Fa illam yastati, tak mampu dengan tangan ni kuasa. Kuasa orang yang berkuasa, yang bagi luluh konsert, yang bagi kebenaran konsert, dia bertanggungjawab. Patut orang yang pilih dia juga bertanggungjawab. Tu kuasa tangan. Tak mampu dengan tu dengan lisan. Sama ada ajak orang supaya ingat benda ni, sama ada dengan penulisan, lebih lagi di zaman moden ini. Manfaatkan kemudahan yang ada. Kalau dia ada Facebook, dia ada Twitter, dia ada Instagram, dia ada segala macam, manfaatkan supaya orang Islam ingat akan agenda musuh-musuh Islam ni. Agenda daripada musuh Islam. Sebab K-pop ni sejarahnya dia daripada kumpulan KCCM, Kristianisasi Korean Christian Club Missionary. Ditubuhkan satu tim, satu kumpulan, dan dihantar ke seluruh negara, khususnya negara umat Islam. Sebab tu sampai ada yang gitu fanatik sampai tahap sedemikian.
Saya kalau orang tanya K-pop ni apa Ustaz? Haram je. Dah jadi macam tu, haram je. Tak payah berdolak dalih apa dah. Sebab tu kalau nak cari menantu, tanya dulu suka lagu apa. Dia kata K-pop, tolak tak payah dah. K-pop yang dia suka. Soal siasat, ada suka lagu tak? Ada, tanya. Suka lagu apa? K-pop. Tolak awal lah. Adik menantu macam ni. K-pop suka. Rosak tuan-tuan, rosak. Itu yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita tengok, yang sempat orang ambil gambar dan diviralkan dalam internet. Yang kita tak nampak apa? Apa berlaku belakang pentas? Apa berlaku selepas konsert? Apa diberi semasa konsert? Allah Rabbi tuan-tuan, sedih bila memikirkan kemaksiatan dan kemungkaran. Kita tak nak fikir, tapi sebagai seorang Islam itu tanggungjawab. Tak lepas lagi tuan-tuan, kalau kita pergi balik masjid, pergi balik surau, tak usah fikir itu masalah dia orang. Tak lepas. Tak lepas. Kalau kita duk kata aku dah pergi balik surau ngaji apa semua, tapi maksiat mungkar depan mata kita, kita biar. Tak selesai lagi urusan kita dengan Allah. Maka tuan-tuan, sebab tu kita kena berusaha, berikhtiar bagaimana nak cegah kemungkaran dalam urus takbir negara. Dari sekarang kena cuba. Ada kuasa guna, ada kemampuan, ada keupayaan guna segala kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk sampaikan mesej-mesej Islam. Yang payah nak terima, kita nak mengislamkan orang Islam. Hak tu susah. Kalau orang kafir dia nak masuk Islam, dia clear. Sebelum ni dia tak beriman, dia nak jadi beriman. Tapi nak islamkan orang yang Islam, sebelum ni beriman, tapi beriman dia separuh. Iman dia separuh. Dia iman hanya pada solat, pada puasa, pada zakat, pada haji. Yang hak lain, bertani, ekonomi, niaga, segala macam, dia tak beriman pada Allah. Dia beriman pada manusia. Aku kalau tak ikut dia, aku tak dapat gaji. Aku kalau tak ikut dia, aku tak taat dia, aku lawan dia, aku tak ada kerja. Ni nak Islamkan orang, Islam balik. Yang dia beriman separuh saja. Dia beriman pada hal-hal ubudiyah khasah, ibadah-ibadah yang khas dalam Islam, solat, puasa, zakat. Padahal dalam kehidupan kita ni semua zakat. Semuanya jadi ibadah. Sebab tu kalau kita nak dapat sebagaimana ahli-ahli Badar mendapat sokongan daripada Allah ni, kena cegah dulu kemungkaran yang ada dalam masyarakat kita. Bekerjasama, bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perkara-perkara kebaikan, bir wa taqwa, dan juga yang mengajak kita kepada takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Sebab tu tuan-tuan, cantik pengarang ni sebut, nak ingatkan kepada kita, pertolongan Allah, sokongan Allah ini hanya boleh kita dapat, kita perolehi apabila orang Islam itu sendiri yang menolong agamanya. InsyaAllah tersambung pada kuliah kita akan datang. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat pada kita semua. Ma asabakum min hasanatin fa minallah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi, kullu min indillah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fi 'afiyah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.